أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ithmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannamu yaslawnaha fabi'sal masir ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal 'udwan fala tatanajaw bil ismi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun innaman najwa minasy syaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Tidakkah engkau memikirkan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka tetap ditimpa kehinaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari mereka ditimpa kehinaan. Kerana sesungguhnya kami telah menurunkan keterangan-keterangan yang jelas nyata. Dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang menghina. Semasa mereka semuanya dibangkitkan hidup semula oleh Allah pada hari kiamat, lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah kerjakan. Allah telah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu. Sedang mereka telah melupakannya. Dan ingatlah, Allah menjadi saksi akan tiap-tiap sesuatu. Tidakkah engkau memikirkan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi? Tiada berlaku bisikan antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada berlaku antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada yang kurang dari bilangan itu dan tiada yang lebih ramai. Melainkan ia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Kemudian ia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad akan orang-orang Yahudi yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik, kemudian mereka berbalik melakukan perbuatan yang telah dilarang itu, serta mereka berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa dan pencerobohan, serta kederakaan kepada Rasulullah. Dan lagi bila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam hormat bukan dengan lafaz salam hormat yang diberikan Allah kepadamu. Dan mereka berkata sesama sendiri, kalau benar Muhammad utusan Tuhan, maka sepatutnya kami diseksa oleh Allah disebabkan kata-kata buruk yang kami ucapkan itu. Cukuplah untuk mereka neraka Jahannam yang mereka akan dibakar di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, maka janganlah kamu berbisik-bisik untuk melakukan dosa dan pencerobohan serta perbuatan derhaka kepada Rasulullah dan sebaliknya. Berbisiklah untuk berbuat kebajikan dan bertakwa. Dan hendaklah kamu tetap bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu semua akan dihimpunkan pada hari kiamat untuk dihitung amal kamu ini. Untuk dihitung amal kamu dan menerima balasan. Sesungguhnya, perbuatan berbisik dengan kejahatan itu adalah dari hasutan syaitan. Untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu berduka cita. Sedangkan bisikan itu tidak dapat membahayakan mereka sedikit pun, melainkan dengan izin Allah. Dan kepada Allah jualah hendaknya orang-orang beriman berserah diri. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Mujadalah. Surah yang ke-58. Pada juzuk yang ke-28, bermula ayat yang ke-5, sehinggalah ayat yang ke-10. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan dan menerangkan amaran keras kepada orang-orang yang menderhaka pada Allah dan Rasulnya. Yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Yang meninggalkan syariat Allah dan Rasulnya.
yang membelakangi perintah Allah dan Rasulnya dengan seksaan pada hari kiamat kelak dan kehinaan di dunia. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang pengetahuan Allah yang meliputi segala-galanya. Walaupun perkara yang dibisi oleh manusia, yang dirancang secara sulit, semuanya dalam pengetahuan Allah SWT. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menerangkan tentang hukuman berbisik. Khususnya orang-orang yang berbisik dengan tujuan melakukan maksiat dan menyakiti orang beriman, serta melakukan perkara-perkara yang dilarang. Dan demikian juga Allah Ta'ala mengajar kepada orang beriman adab-adab berbisik dan menjelaskan bahawa segala bisikan tidak akan memberi apa-apa pun mudarat, melainkan dengan izin Allah SWT. Dan ayat kita bacakan ini menceritakan bagaimana kejahatan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin yang sentiasa menginginkan menyakiti orang-orang yang beriman, dan juga dengan segala perkataan, perbuatan, isyarat mereka dilakukan untuk semata-mata menunjukkan kedengkian dan permusuhan mereka kepada orang beriman. Dan Allah Ta'ala membongkarkan geduk jahat mereka ataupun sifat buruk mereka. Mereka tidak pernah tenang dan senang setelena, melainkan untuk terus mengadakan perancangan menyakiti orang beriman dengan apa cara sekalipun. Maka ini kejahatan orang Yahudi dan munafikin sepanjang zaman sehingga berlakunya kiamat dan datangnya pembalasan Allah Ta'ala. Maka ini di antara kesimpulan umum kepada ayat yang kita bacakan. Allah berfirman, innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul, kubitu, mereka pasti akan dibinasakan, dihina, dilaknat. Kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana berlaku kepada umat-umat terdahulu. Kalau kita perhatikan ayat ini, selepas Allah menjelaskan pada ayat 1 dan ke-4 tentang hukum zihar dan bagaimana kafarahnya. Dan pada ayat ke-4 Allah Ta'ala memberi amaran kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah ini tentang hukum zihar, dan memuji orang-orang yang beriman yang berada di sempadan hukum, yakni mematuhi hukum. Maka di sini Allah Ta'ala menyebut pada ayat ke-5 dan seterusnya tentang kelompok-kelompok orang-orang yang terus-menerus mempermainkan hukum Allah. Mula-mula Allah sebut tentang hukum zihar. Dan Allah menyebut watak orang beriman. Bila turun hukum ini, mereka berada pada sempadannya. Artinya melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Namun Allah beri amaran, ini hukum Allah, jangan ada yang lawan. Siapa yang lawan melainkan berada pada hukuman dan azab Allah SWT. Sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan pada ayat yang keempat yang telah kita bacakan dahulu. Bila Allah menyatakan, وَتِلْكَ هُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ini yani hukum zihar, hukum Allah. Dan bagi orang kafir itu, bagi mereka azab yang pedih. Yani orang yang menolak hukum zihar, tidak mematuhinya, maka bagi mereka azab yang pedih. Lalu Allah menyebut watak berikutnya orang-orang yang menolak hukum Allah. Yang menolak hukum Allah ini mereka ada satu sifat penentangan dalam diri mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut, innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulah. Perkataan yuhadun, sesungguhnya orang-orang yang melanggar perintah Allah. Perkataan yuhadun memberi maksud yukhalifun, yang melanggar perintah Allah. Dan ia juga memberi maksud ialah golongan yang yumani'un, yang melarang diimplementasikan hukum Allah pada diri mereka. Mereka tak mahu dilaksanakan, ditatbikkan hukum ini pada diri mereka. Mereka nak buat cara mereka. Sedangkan kita tahu, semua orang beriman tunduk kepada hukum Allah. Semua orang beriman diciptakan untuk melaksanakan perintah Allah. Sehingga setiap perintah Allah itu dijelaskan. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun melainkan kami jelaskan dalam wahyu kami. Tak ada benda pun dalam kehidupan kita melainkan datang syarak menjelaskannya. Segala hukum hakam tersebut. Tetapi orang-orang yang terus bermaksud untuk menentang perintah Allah dan Rasul,
Hidup mereka, mana ada perintah Allah, di situ mereka nak lawan. Ini watak. Mana ada perintah Allah, mereka berdiri untuk melawannya. Dia berbeza orang yang jahil, yang tak tahu, lalu melanggar. Bila dia ketahui, lalu mereka patuh. Ini orang yang sentiasa mencabar perintah Allah. Ini disebut dengan kuatan yuhadun. Yang sentiasa ingin memusuhi perintah Allah. Dia nak cari kelemahan pada perintah Allah. Dia nak cari kekurangan. Sama ada mereka ini, kata ulama, di kalangan orang-orang kafir, di kalangan orang-orang munafikin, di kalangan orang-orang Yahudi, bukan di kalangan orang-orang yang zalim. Walaupun dia kata di Islam tapi dia zalim. Tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kata Allah Ta'ala kepada golongan ini dengan menyatakan kubitu. Perkataan kubitu memberi maksud mereka akan dihina. Mereka akan dibiarkan oleh Allah tanpa pertolongannya, tanpa rahmat. Maka Allah memberi amaran ini pada semua manusia dengan perkataan kubitu. Siapa pun Allah Ta'ala akan abaikan mereka daripada pandangan rahmat dan kasih sayang. Kalau kita tengok ayat ini, kata para ulama tafsir, bukan sekadar kepada orang kafir yang memang kerjanya lawan perintah Allah dan tak nak faham. Dan bukan sekadar orang-orang munafikin yang kerja mereka mencari kelemahan Islam, bukan mencari kemuliaannya. Mereka hanya tumpang benda-benda yang menguntungkan mereka. Ini orang munafikin. Yang untung mereka ambil. Kalau dengan tidak pergi perang dapat harta ghanimah, mereka nak itu. Ini golongan munafik. Mereka cuba menggunakan agama untuk keuntungan. Yang rugi-rugi itu tak nak. Mereka memusuhinya. Dan ataupun golongan Yahudi yang dengki. Yang memang dengki. Dan kerja orang dengki ini mereka tak pernah selesai pemusuhannya. Ataupun kalangan orang-orang yang zalim. Allah beri jawapan sama pada mereka dengan perkataan kubitu. Yang ini mereka akan menjadi hina, mereka dibiarkan daripada rahmat Allah. Ayat ini kata para ulama sebagai kita sebut, juga amaran kepada setiap pada pemimpin Islam. Likulli hukamil muslimin alladhina yahjuruna syari'atahum al-ilahiyah wa ya'maluna bil qawaninil wada'iyah. Ayat ini juga amaran pada semua pemimpin-pemimpin Islam yang melaksanakan hukum jahiliah dan meninggalkan hukum Islam. Contoh kalau kita tengok dasar penjajah dalam Perang Dunia yang pertama. Jajah pecah dan mereka akan perintah. Bila mereka pecah dan perintah, apa mereka buat? Mereka nak keluarkan orang Islam daripada acuan mereka. Sehingga umat Islam hilang jati diri untuk kembali kuat dan berkuasa. Kerana mereka tahu umat ini bila kembali pada syariat jadi kuat. Dan jadi kembali berkuasa. Lalu mereka membina acuan mereka. Mereka duduk dan negara Islam puluhan tahun. Membina acuan pendidikan melalui ekonomi. Melalui kebudayaan, sakafah. Melalui semua bentuk hiburan. Sehingga orang Islam terdidik dengan acuan ini puluhan tahun. Sehingga sebahagian mereka menyangka untuk berjaya, untuk cemerlang mesti mengikut acuan barat. Sehingga mereka lupa umat Islam dahulu tamadunnya. Ketika mana orang kafir masih dalam zaman gelap, orang-orang Islam sudah mempelopori semua bidang-bidang ilmu dunia. Ketika Eropah pada zaman gelap, zaman sirak atau pertentangan mereka dengan golongan gereja, mereka berada dalam kehinaan ilmu. Umat Islam telah berada di depan sekali. Tapi orang kafir nak ajar kita ikut acuan mereka. Baru dengan maju dengan acuan mereka. Ekonomi ke, ilmu dan sebagainya. Walau kita sudah punya acuan, mereka jauhkan kita. Dia umpamanya, orang kafir ni seperti seorang yang mengeluarkan gajah daripada habitat asalnya. Atau singa daripada habitat asal. Yang punya makanan yang banyak dalam hutan. Macam-macam. Tapi mereka ambil letak dalam zoo. Lalu disangka oleh singa dan gajah ini makanan hanya diberikan. Tak beri mereka membom, mati kebuluran di situ. Dan diajar untuk bergerak kawasan tu je. Walau mereka boleh melangkah beribu kilometer. Tapi dah duduk kurung, singa yang sepantas lariannya, seperti rasa dah tak boleh berlari. Kerjanya makan tidur, duduk belega. Cuma ada sikit ngaumang yang menggerungkan. Itu je tinggal, boleh ngaung. Ngaung. Mereka lupa asal-usul mereka. Singa yang pernah menjadi raja rimba. Gajah yang pernah merobohkan semua, yang boleh menjatuhkan semua pokok-pokok di hutan. Mereka lupa. Kerana orang kafir letak gajah ni
Singa ni, harimau ni dalam acuan zoo. Lalu bila sakit kena tunggu doktor. Walau dulu masih duduk dalam hutang, masih sakit tak payah tunggu doktor. Dengan alaminya mereka boleh sembuh. Dengan alaminya. Nak biak, kena tunggu doktor juga untuk biak. Walau mereka dengan alaminya boleh membiak dengan ramai. Ini acuan orang kafir. Sehingga hari ni kita rasa kalau nak maju, kena pandai bahasa Inggeris. Kena ikutlah teori ekonomi, buka bank cara mereka. Kita lupa tentang acuan Islam yang luar biasa. Kita tak boleh nak keluar. Ini hukam muslimin. Ini masalah pemimpin Islam. Mereka tidak mau keluar daripada acuan tu. Mereka nak duduk dalam acuan kafir. Lalu mereka pun pegang undang-undang ni. Ini bekas ketua hakim negara kata, sepatutnya orang Islam di Malaysia dah tak guna lagi undang-undang penjajah. Kita ada undang-undang Islam, guna undang-undang Islam. Kalau tuan-tuan ingat masa kenyataan bekas ketua hakim negara, yang masih hidup orangnya. Kenapa masih ikut hukum ni? Dulu betul lah kita dijajah. Tapi kenapa kita masih ikut semua acuan ni dalam pakaian, dengan cara berfikir, dan cara berbahasa. Kita lupa kekuatan yang ada dalam Quran, kekuatan pada hadis Nabi SAW. Kita lupa pada kekuatan ukhuwah. Kita lupa benda ni semua. Lalu kita dibina acuan baru. Acuan perpaduan baru yang palsu. Yang nampak bersatu dalam hati yang menyimpan dendam masing-masing. Ini acuan palsu. Acuan ekonomi yang retorik. Yang sebenarnya menguntungkan satu kelompok golongan kapitalis. Bukan semua. Kerana itu acuan ekonomi tak bawa rahmat. Contoh kalau kita tengok dalam situasi sekarang, yang mereka jangka harga minyak akan naik $100 USD satu barrel. Satu tong, satu barrel. Kesan peperangan. Itu yang mereka tunggu. Dengan peperangan tadi mereka untung harga minyak naik. Sekadar tu. Mereka tidak melihat atas nama kemanusiawi. Mereka tidak melihat secara keadilan untuk menghentikan peperangan. Melainkan mereka terus mencari keuntungan daripada apa yang berlaku. Itu berlaku pada hukam muslimin. Ayat ini amaran kepada mereka semua. Yang saya katakan hari ini, sebagaimana kita masih ingat bila Taha Hussein, seorang genius Mesir yang hebat. Tapi dia masih berfikir dalam acuan dia. Acuan barat. Dia kata orang Islam tidak mungkin maju, melainkan mereka mesti makan dengan sudu garpu. Mesti memakai tali leher. Baru mereka maju. Acuan yang dikritik oleh anak muridnya sendiri, Syed Qutb. Syed Qutb ni anak murid pada Taha Hussein. Taha Hussein ni ulama buta. Intelektual buta tapi bijak. Cuma dia terpengaruh dengan acuan. Kalau kita tengok, secara fakta, negara yang berbahasa Inggeris semuanya kerana dijajah oleh Inggeris. Lalu kita tak boleh keluar daripada bahasa itu. Kerana kita akan ikut permainan dia. Bukan kita memusuhi bahasa Inggeris, tak. Kita bukan kata tak payah belajar bahasa Inggeris, kita tak cakap macam tu. Kita nak sebut bagaimana acuan itu dibina. Ketika negara lain tak akan cakap bahasa Inggeris, Perancis, Jepun, dia tak akan cakap. Mereka dah bina acuan mereka. Itali, dia telah buat acuan dia, Jerman buat acuan dia, Belanda buat acuan dia, Portugis buat acuan dia, Sepanyol buat acuan dia. Dia tak akan cakap Inggeris. Dia tak pernah pun kata orang cakap Inggeris tu pandai. Dia tak pernah cakap macam tu. Kita je, kita. Kita orang Malaysia ni kalau boleh speaking siap. Oh, power tu. Speaking. Bijak tu. Kita ni. Walaupun scammer. Tapi dia bijak lah. Dia pandai English. Bukan kita memusuhi orang pandai cakap Inggeris, kita nak sebut bagaimana proses acuan berlaku. Proses acuan itu berlaku. Sehingga kita rasa tak boleh cerdik melainkan dengan bahasa Inggeris. Sebab tu dulu bila orang yang berjuang bahasa Melayu kata, pendidikan ni buat bahasa Melayu, mereka kata tak akan maju dengan bahasa Melayu. Zaman nak suruh pendidikan sains tukar bahasa Melayu. Mereka tukar balik bahasa Inggeris. Kononnya dengan Inggeris kita maju. Tuan-tuan, kita dah terperangkap dengan acuan yang dibuat oleh orang kafir. Walau kita tahu kita umat Islam ada acuan sendiri. Kita ni ada ekonomi sendiri. Yang disebut ekonomi Islam. Nabi kita SAW menyebut semua aspek ekonomi. Kita ada acuan sendiri dalam berpakaian. Dalam protokol majlis. Mereka tak ada semua benda tu. Kita ada. Tuan-tuan, dalam ucapan bertemu. Mereka tak ada apa ucapan bila mana mereka bertemu. Just angkat tangan hello macam tu je. Kalau sebut hello daripada mana perkataan datang mereka pun tak tahu hello datang dari mana. Kita ada kalimah Assalamualaikum. Kita ada adab yang sempurna Nabi ajar daripada sebut Assalamualaikum, bersalam, berpeluk, bertanya khabar, berdoa.
berzikir, bertasbih kita mana berpisah, menyatakan rasa cinta kita pada orang kita sayang. Pakai satu nilai ukhuwah. Diajar, tidak dilarang, tidak bertegur siapa dalam tempoh 3 hari. Semuanya ada dalam Islam, semua. Hatta kita nak adab bisnes, semua ada dalam Islam. Doa masuk pasar, doa keluar pasar. Apa yang patut kita buat. Waktu kita timbang apa yang kita patut buat. Waktu kita tawar menawar. Masalahnya tuan-tuan kita diajar bahawa kena ikut acuan mereka. Lalu kita tinggalkan acuan kita yang merupakan punca keagungan kita. Sebab itu apa mereka takut? Orang kafir. Orang kafir paling takut orang Islam kembali pada acuan dia. Paling takut. Mereka terus memastikan orang Islam mesti ikut acuan mereka. Mereka akan buat senjata, guna senjata mereka. Mereka akan latih tentera-tentera kita, maka guna acuan mereka dan berfikir tentang tentera. Tak semayang, diajar begitu. Diajar makan monyet, diajar makan berok. Walau kita tak perlu benda tu. Betul kita boleh buat komando tanpa makan berok, tanpa makan kera, monyet. Boleh buat. Kenapa perlu buat macam tu? Sebab acuan dia. Acuan dia. Kena minum arak, kena ini. Kalau tak pernah dalam Islam kita belajar komando Islam diajar makan benda haram. Sebab benda-benda haram jangan diajar makan. Tapi dalam darurat boleh makan. Tapi bukan diajar makan. Buat darurat sendiri, okey boleh makan. Atas nama latihan. Bukan begitu Islam ajar. Islam dalam bab darurat beritahu teori, maklumat. Kalau darurat boleh. Tapi tak dilatih buat. Okey, kita malam ni kita nak praktik takut darurat. Kita suruh tukang masak kita masak babi. Sebab apa nak praktik darurat? Belajar makan babi. Kenapa kita sebut praktik darurat? Kita tak praktik darurat macam tu. Benda tu berlaku bila benar-benar berlaku. Pun begitu, orang Islam masih tahan diri mereka daripada makan benda tu. Sebagaimana kita baca kisah Abdullah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu yang dilaporkan oleh Raja Rom dalam penjara beberapa hari, kemudian diangkat babi. Roasted babi. Api bakar ni. Lalu Abdullah As-Sahmi tak nak makan. Lalu raja ni panggil, apa yang menyebabkan kamu tak nak makan sedangkan agama kamu mengajar darurat boleh makan? Dia kata benar, agama saya ajar macam tu. Tetapi saya tidak diajar untuk menjadi permainan agama orang. Bukan orang permainkan agama saya lalu kata ini darurat, okey makan. Saya tak diajar begitu. Akhir raja ni mengalah dengan sikap umat Islam yang tahu makna darurat. Yang tahu makna darurat. Tetapi ini yang mengajak atau kita perlu berfikir kembali acuan kita. Tuan cuba fikir didik anak dengan acuan kita. Cuba tuan-tuan bina kecerdikan dengan acuan kita. Bina ekonomi dengan acuan kita. Kembali kepada fitrah kita. Macam saya sebut tadi umpama gajah, singa, harimau yang diletak dalam acuan zoo. Sehingga mereka lupa mereka harimau yang boleh takutkan satu bandar. Tuan-tuan harimau ni kalau terlepas, satu juru baru pindah. Barangkali. Kalau harimau ni terlepas, mungkin satu juru baru berpindah. Itu baru terlepas, dia belum buat apa-apa. Itu umat Islam. Singa ni kalau terlepas, huru-hara satu negeri. Huru-hara. Kita kalau seluas-luas sungai, lalu kata ada satu buaya dalam ni. Walau kita tak nampak kelibat dia, kita pun takut. Semua orang takut nak sentuh kakinya kat air. Bukan kata mandi, sentuh kaki pun takut hilang kaki. That hebatnya buaya. Begitu umat Islam, hebat. Umat Islam hebat. Kekuatan. Tapi kenapa dia ajar? Tak ditakuti. Kerana mereka telah zookan kita. Mereka telah penjara pemikiran kita. Penjara kebebasan kita. Mereka penjarakan syariat kita. Sehingga syariat kita cuma diamalkan dalam bab sembahyang, bab puasa. Bab ekonomi, serahkan pada mereka. Bab politik, serahkan pada mereka. Bab perang, serahkan pada mereka. Kita bab apa? Bab sembahyang kat surau. Itu kita. Ambil bab-bab tahlil untuk kita. Bab-bab belajar tajwid. Sampai erok mulut belajar tajwid. Itu hak kita. Sampai tua tak habis lagi tajwid ni. Dia ajar itu je, kita setakat macam tu. Orang Islam, kerja je belajar tajwid. Pagi apa petang. Tak pandai-pandai tajwid. Benar-benar. Dia ajar begitu lah. Dia simple je. Tapi kita diajar macam tu. Ini acuan mereka. Ini disebut oleh Allah. Kubitu kama kubital ladhina min qabli. Orang-orang yang meninggalkan perintah Allah. Syariat Allah. Hukum Allah. Tak kira sama ada ni munafikin, ini orang kafir. Dan ini juga hukum muslimin, pemerintah-pemerintah Islam. Mereka kubitu kama kubital ladhina min qabli. Mereka akan dihina. Mereka akan dihina.
Sehina-hinanya. Sebab saya katakan bila kita mengikut cara dia panggil qanun wada'iyah, qawanin wada'iyah, undang-undang manusia. Dia tak ada keberkatan di situ. Dia tak ada rahmat Allah di situ. Dia tak ada roh. Kita macam bermuamalah dengan patung dan mesin yang tak ada roh. Orang Islam satu manusia yang ada roh. Tuan-tuan, bila kita berjual beli dengan manusia yang ada roh. Bukan kita berjual beli dengan sistem. Orang yang ada roh tengok kita susah ke kita senang. Ada roh dia. Ada ukhuwah dia. Itu muamalah kita. Kita bukan muamalah dengan mesin. Tapi orang kafir ajar kita muamalah dengan mesin. Tak ada tawar-menawar, tak ada apa. Harga macam ni kau beli. Tipu ke tak tipu kita pun tak tahu. Begitu bagaimana kerosakan sistem. Kemudian kata Allah, wa qad anzalna ayatin bayyinat, sedangkan kami telah turunkan penjelasan-penjelasan yang nyata. Kami turunkan semua hukum hakam ni dengan nyata sekali. Walil kafirin, dan orang yang mengingkari perintah Allah, peraturan Allah ini, yakni orang kafir, azabun muhin, azab yang menghina diri mereka. Yauma yab'atsuhumullah, bila Allah menyebut azab yang menghina, maka Allah sebut begini azab menghina. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, hari di mana Allah akan bangkitkan seluruh manusia. Fayunabbi'uhum bima amilu, lalu Allah beritahu apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Ahsahullah, yang Allah menghitung dan mengiranya. Wa nasu, sedangkan mereka lupa. Tentu kita tahu bahawa kita kat dunia ni, setiap patah perkataan, setiap langkah kita mesti ikut perintah Allah. Kita lupa kita dipertanggungjawabkan dengan setiap perkataan, setiap perbuatan. Setiap apa yang kita fikirkan. Apa yang kita buat di dunia, Allah Ta'ala akan kembali bentangkan. Ahsahullah, Allah kira, Allah catat. Allah ulang balik apa yang kita buat. Wa nasuh, sedangkan kita lupa benda itu akan dihitung. Tuan-tuan bayangkan, bila kita berada pada hari di mana kita ingat benda itu tak dikira, rupanya kira. Bagaimana perasaan orang? Dia ingat selama ni apa dia buat habis macam tu je, rupanya dihisap. Dia duk fikir bila mati habis macam tu. Itu cara orang kafir fikir. Itu cara orang munafik fikir. Itu cara orang zalim fikir. Mati habis. Cerita hidup balik macam tak wujud. Tiba-tiba mereka dihidupkan balik. Kemudian diberitahu kembali perbuatan mereka. Dalam keadaan mereka lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Sedangkan Allah menyaksikan tiap sesuatu. Alam tara annallah, tidakkah kau melihat sesungguhnya Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, mengetahui apa sahaja yang berada di langit dan di bumi. Baik, Allah Ta'ala mengetahui apa punca kamu membenci perintah Allah. Apa punca kamu tak nak buat perintah Allah. Menjauhkan diri daripada perintah Allah. Allah tahu. Bagaimana Allah tahu apa yang di langit dan di bumi. Tuan-tuan, perbuatan kamu tidak seunit ciptaan Allah di langit dan di bumi. Semut hitam yang menjala dalam lubang yang diketahui pergerakannya oleh Allah. Setiap kuman-kuman yang hidup yang diketahui oleh Allah. Apatah lagi perbuatan kamu. Allah mengatakan Allah mengetahui apa yang di langit. Tuan-tuan, di langit suatu ilmu yang manusia tak mampu teroka sampai hari ini. Setakat teroka kat matahari, kat bulan, setakat tu je lah. Yang jauh lagi mereka tak boleh teroka. Dia kekal jadi misteri beratus tahun lamanya. 1000 tahun lama. Walaupun mereka cuba explore apa yang berada di langit, tak mampu. Tak mampu. Kes planet Marikh pun tak selesai. Projek planet Marikh menalang belanja bilion bukan trilion. Memakan masa puluhan tahun. Belum selesai untuk buktikan planet Marikh ni ada oksigen ke tak. Itu dia cerita. Nak tahu ada oksigen lain. Belum cerita benda-benda lain. Itu planet Marikh yang paling dekat dengan bumi. Yang lain-lain, Allah kata Allah mengetahui apa yang di langit. Dan apa yang di bumi. Tuan-tuan, kita korek bumi, kita belum tahu apa benda dalam bumi. Ni lautan ni belum orang tahu lagi dalam dasar lautan apa benda ada. Berapa kali kita nak masuk hancur, meletup. Buat kapal selam sebesar-besarnya meletup. Buat rekod dunia menyelam, tak boleh menyelam. Ada satu cerita, ada seorang penyelam yang buat rekod dunia menyelam dasar paling dalam. Menyelam. Akhir mati kat bawah. Datang 2 orang penyelam lain pula nak selam jugalah. Asal tak tahu ada mayat bawah tu. Selam jumpa mayat. Ada mayat dah lama. Maka nak buat operasi penyelamat. Dia menyelam, dia nak selamat, dia pula dekat kaki dia pun mati. Akhirnya tak dibenarkan operasi selamat.
Dua-dua duk hantu je lah. Lepas kita tak tahu banyak lagi. Kalau nak bergerak kat sana, tak sebebas kita bergerak atas darat. Nak bergerak ke langit, tak sebebas kita bergerak kat darat. Sana peraturannya jauh lebih ketat. Pernafasan kita jauh lebih mahal. Mahal. Nak bernafas pun susah. Masuk air, silap bernafas. Masuk air dalam hidung je. Demam seminggu. Itu kita selang bodoh macam gitu je. Masuk air hidung ni, seminggu semua. Bayangkan orang menyelam dasar lautan dengan tekanan dengan itu. Otak pun boleh gila. Maka Allah kata, Allah tahu apa di langit dan apa di bumi. Sebagai intro. Kenapa Allah nak cakap sebenarnya? Kata Allah. Ma yakunu min najwa thalathatin. Tidak berbisik 3 orang di kalangan kamu. Illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah keempat. Maknanya Allah dengar. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak 5, melainkan Allah yang ke-6. Wala adna min dhalik, tidak yang sikit pada itu. Wala akthar, tidak juga lebih banyak pada itu. Illa wa huwa ma'ahum aina ma kan, melainkan Allah mengetahui apa yang mereka bisikkan. Baik, kenapa Allah sebut 3, 5, kenapa tak mulakan dengan 2? Kenapa? Tuan-tuan, bila Allah menyebut bisik 2, 4, 6, di sini dalam ayat ini disebut dengan perkataan 3 dan 5. Kalau bisik dengan keganjing, biasanya akan jumpa satu keputusan. Bisik dengan kegenap, berbalah tak ada pengadil. Maksudnya tuan-tuan, kalau genap 4, dia kalau berbalah ni dia sama menang. 2-2, dia tak akan jumpa penyelesaian. Tapi kalau dia berbisik 3, satu ni pengimbang sebagai pengadil, akan memberatkan untuk jadi pemenang. Kalau 5, satu ni pemberat kepada 2 lawan 2, pemberat untuk mereka buat satu keputusan. Dan menjadi kebiasaan bila mana mereka bermusyawarah, mereka letakkan angka ganjil. Maka dia ada kingmaker di situ. Kingmaker, angka ganjil. Dia kalau angka genap, dia tak jadi kingmaker. Angka ganjil tadi yang akan memutuskannya. Bahawa siapa yang akan mendominasi ataupun apa yang mereka nak bisik. Baik, Allah sebut perkataan yang kedua ialah bisik. Tadi sebut angka. Bila sebut, saya katakan angka genap, dia akan ada pengadil. Kemudian Allah Ta'ala sebut bisik. Kerana bila manusia nak buat perancangan, mereka berbisik. Apa maksud berbisik? Ini kita kata percakapan yang bersifat rahsia. Bisik. Kalau mesyuarat saya bisik. Secara rahsia. Orang lain tak akan diajak. Ni. Kalau mereka perlu bercakap depan orang, mereka hanya menggunakan suara yang perlahan untuk orang ni je dengar. Bisik. Maka asas bisik ini dilarang dalam Islam. Kerana ini adalah ilmu syaitan. Innaman najwa minasyaitan. Asal bisik ini daripada syaitan. Bukan watak orang beriman bisik-bisik ni. Kerana bisik akan wujudkan salah sangka orang. Tuan-tuan duduk kuliah, tuan-tuan bisik-bisik. Dia bisik kalau mata tak tengok orang lain, tak apa, bisik sambil tengok. Tengok ke ustaz pula, ustaz bersyok. Ni bisik apa? Ada benda tak betul. Dia cakap-cakap, dia tengok ke kita. Misalnya, kita pun sangka, apa benda dia nak sebut ni? Dia nak kata apa? Dia menimbulkan masangka. Sebab itu, bisik ni syaitan. Maksudnya daripada hasutan syaitan, permainan syaitan. Tuan-tuan tak akan selesa boleh tengok orang berbisik. Apatah lagi kalau dipandang pada kita lepas tu. Kita tak mungkin berkata, oh, dia bisik benda baik-baik kot. Kita rasa macam berkait dengan kita. Kita rasa begitu. Mesti berkait dengan kita. Sebab itu kita dilarang berbisik asalnya. Asal berbisik dilarang sama sekali. Dan bukan akhlak kita berbisik. Kita lagi tengah-tengah kuliah, misalnya kita mau berbisik. Pun bukan akhlak kita. Melainkan ada keperluan betul-betul. Ni bisik ni ada keperluan betul-betul. Tengok duit dia jatuh tu, duit jatuh tu. Tak apalah. Kita tahu duit jatuh. Tak apa, tanpa keperluan tak perlu. Terutama lepas kita berbisik, kita pandang pada seseorang. Tak kira tuan-tuan tengok ustaz ke lepas bisik. Ustaz tengok jangka lama dah aku kuliah ni baru lagi rasanya. Dia akan kita, jadi kita cuba terjemah cara yang negatif. Ataupun kita tengok orang yang lain. Maka ini tak dibenarkan dalam Islam. Ini pandangan-pandangan yang menyalakan api permusuhan. Wasangka. Sifat buruk. Kerana itu Allah kata innaman najwa minasyaitan, bisik ni daripada syaitan. Baik kata Allah di sini bahawa kamu berbisik ramai mana pun Allah mengetahui. Supaya setiap orang bila berbisik dia bertakwa pada Allah. Jangan bisik benda tak baik. Jangan bisik perancangan tidak baik. Kerana Allah nak beritahu sifat musuh Islam mereka menggunakan modus operandi ini. Bisik.
Mereka akan bisik untuk menjatuhkan Islam. Orang Islam benar dengan manusia. Orang beriman sebenar, tak ada benda kita nak hidden kan. Tak ada benda kita nak hide. Kita nak sembunyikan. Dia cakap itu terang. Tapi bila ada sesuatu, macam kita berbisnes. Dalam Islam bila berbisnes tak boleh sembunyi sesuatu. Bukan kita pernah tegur elang dari. Ini membahayakan. Kan ini bentuk hidden. Kena jelaskan berapa. Kalau sekiranya kita jual okey, lagi mana stok masih ada misalnya. Cakap ada ke tak ada stok tu. Tapi kita masih sebut selagi stok masih ada. Walau stok habis lama lah. Kita masih remain sentiment selagi stok masih ada. Siapa sempat? Ni 10 pembeli pertama dapat harga RM1. Walau 10 tu dah habis lama dah. Dan kita tak turunkan. Ini benda hidayah yang dilarang dalam Islam. Tak dibenarkan. Kita berbuat demikian. Sebab tu saya sebut tadi, asas muamalah Islam ni keberkatan. Untung memang kita nak untung. Kita boleh sebut berkat, bukan tak untung. Tapi untung dengan cara yang paling bermaruah. Cara yang paling tinggi akhlak dia. Bukan cara kapitalis. Bukan cara pembohong dan penipu. Maka Allah menyebut tentang pengetahuan Allah tentang bisikan. Selepas ayat ini cerita tentang bagaimana modus operandi Yahudi dan munafik dan musyrik. Mereka menggunakan bisikan untuk menghina orang Islam, menyedihkan orang Islam, dan untuk buat suatu benda-benda buruk tentang Islam. Bahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah." Allah akan beritahu semua perbuatan mereka pada hari kiamat kelak. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui akan tiap sesuatu. Bila Allah Ta'ala menyebut dialah yang keempat, dialah yang keenam, apakah maksudnya? Maksudnya suatu gambaran keadaan yang hakiki bahawa Allah Ta'ala bersama mereka. Bahawa mereka tak boleh mengatakan ataupun tidak boleh menyangka bahawa apa yang mereka bisikkan itu tidak diketahui. Tuan-tuan, kita bila belajar sejarah manusia, kita belum dengar lagi cerita rahsia itu jadi rahsia. Melainkan akhirnya terbongkar. Belum pernah kita dengar yang bisikan terus tersimpan, melainkan akhirnya diberitahu. Itu sejarah. Itu belum cerita pembongkaran akhirat kelak. Kat dunia ini, yang orang kata ini benda rahsia, ini suatu benda yang sulit, akhirnya tak ada benda sulit sebenarnya. Kat dunia ni, tuan-tuan jumpa ke benda sulit? Yang orang kata ini rahsia peringkat tertinggi, akhirnya orang tahu semua. Sebab di dunia ini tak akan ada rahsia. Melainkan akan bocor dan diketahui juga. Kadang-kadang mulut kita sendiri yang cerita. Kita yang kata rahsia, kita yang cerita. Nak beritahu satu rahsianya, kita yang cerita. Allah jadikan tuan-tuan, siapa pun nak simpan rahsia, melainkan dia akan fikir nak beritahu orang. Cuba tuan-tuan tengok, apa benda rahsia tuan-tuan boleh cerita ke orang? Ada tak? Saya ada tak? Tak lama lagi cerita tu. Tak lama lagi, kita akan cerita. Akhirnya kita akan pilih untuk cerita pada seorang yang kita amat percaya. Lalu seorang ni, dia akan ceritakan cerita ni pada orang lain. Sebab tu kata Imam Syafi'i, kalau orang yang menyimpang rahsia itu merasa sempit dada, orang yang diberikan rahsianya lagi sempit dada. Maksudnya kita tuan-tuan, bila ada rahsia kita akan rasa susah hati. Kena beritahu. Dia macam tak boleh nak beritahu. Kita benci seorang, memang kita simpan. Lama-lama kita ada petik orang ni, saya nak cerita, saya tak suka dia sebenarnya. Dia keluar juga ayat tu. Sebab tu Allah kata, Allah ingatkan kita. Apa yang kita rahsia tu, Allah tahu. Dan bagaimana Allah nak beritahu hakikat rahsia itu tak ada rahsia. Yang apa yang kita cakap akhirnya akan bocor juga. Allah akan bongkar. Kalau yang kita cakap tu baik-baik, maka baiklah kita. Apatah lagi akhirat kelak. Tapi yang kalau rahsia ni benda buruk, satu wasangka, satu fitnah, kelak kita akan menuai kejahatan kita akhirat kelak. Dan di dunia akan didedahkan benda tu. Yang saya katakan, sepanjang kita belajar sejarah manusia, kita belum pernah pun jumpa satu rahsia kekal rahsia. Mereka kelak akan diberitahu orang paling dekat dengan dia. Ini Mustafa Kamal Atatürk yang berahsia. Akhir siapa beritahu rahsia dia? Isteri dia. Si tulis biodata tentang Mustafa Kamal Atatürk. Jadi tinggalkan dia, pergi ke negara lain dan tulis siapa Mustafa Kamal Atatürk. Okay, dia cerita. Yang dalam kain sampailah semuanya. Kita ada rahsia. Ini adalah pemimpin paling banyak bodyguard dalam dunia. Tak ada, tak boleh orang dekat dia. Akhirnya rahsia tetap rahsia keluar.
Anak bocorkan rahsia. Tak? Sebab itu Allah mengingatkan kita. Waktu mana kita nak berbisik, yang kita menyangka ia rahsia. Ingat, simpanlah rahsia yang baik-baik. Kerana rahsia yang buruk, apabila perancangan maksiat, kejahatan kita pada orang lain, tetap akan dihisap oleh Allah akhirat kelak. Ini intro kepada setiap bisikan. Sebelum Allah jelaskan pada ayat yang ke-8 ke 10 tentang watak-watak kaum yang berbisik. Dan sekaligus Allah mengajar kepada kita orang beriman macam mana kau nak berbisik. Sebab berbisiknya akan menjadi satu daripada perangai kita. Baik kau nak bisik juga, dia ada akhlak dia. Sebagaimana ditunjuk oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan sahabat-sahabat. Macam mana bila mereka nak berbisik. Bila ada orang lain, bila benda tu mesti berbisik. Walaupun Nabi SAW tidak berbisik. Nabi tak ada bisik-bisik. Melainkan pada perkara yang benar-benar memberi kemanfaatan pada umat. Nabi tak akan bisik untuk menjatuhkan ataupun untuk menghina orang, tak ada. Kalaupun Rasulullah perlu berbisik, katakan sebagaimana bisikan Rasulullah pada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha untuk mengelakkan sesuatu yang memberi mudarat kepada umat Islam. Ataupun hal-hal yang ada maslahat. Tidak pernah ada keburukan dalam bisikan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.